Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pak Ikram. Seperti biasa, hari Rabu kita akan bersiaran secara langsung di Facebook untuk berbincang, berborak santai tentang pelbagai isu yang bermain sepanjang minggu ini. Dan dalam M-Star Live episod 17 hari ini, saya tidak kesorangan. Seperti biasa, saya juga ditemani oleh rakan-rakan sejawat. Kita bersama dengan Ashikin Mayudin. Wah, gitu Ikin. Ikin yang single. Thank you Ikin. Hai, Ikin, Assalamualaikum. macam biasalah tiap minggu kita akan mesti Ikin. Ikin, apa masakan Ikin belajar minggu ni? Sebenarnya dah lama tak masak. Sebab dah boleh keluar kan? Kan, dah macam beli je lah Ikin beli dah So nampaklah kenapa Ikin single. Nak cakap Ikin nak kenapa order tu? tu order apa? Order apa? Apa yang Ikin order? Order apa benda order? Yang makanan tu lah. Makan hati. Yes, minggu ini Ikin bercerita tentang makan hati lagi nampaknya. Belum habis lagi Ikin makan hati. Tak apalah. Kita perkenalkan lain kita punya rakan sejawat. Kita juga ada Izzat. Thank you Izzat. Join kita minggu ni seperti biasalah. Siapa lagi nak join kita? Assalamualaikum kepada semua yang menonton minggu ni. Setia bersama kita kan. Dah 17 episod rupanya. Yes. Berjanjilik. Dah 17. Dah kira 2 season dah tu kalau ikut dia tu. Rasa macam keeping up with the Season baru Kardashian. dah. Season baru ni season kedua. Selalunya sampai 16 je. Ya betul. Seterusnya kita ada Koyum. Ya. Thank you Koyum. Koyum yang disukai oleh mak-mak kat luar sana. Kita bawakan Koyum sebab Koyum ada permintaan yang sangat tinggi sebenarnya. Terhangat di pasaran orang kata. Dalam kita gurau aja. Okey, sebenarnya minggu ni kita ada banyak benda kita nak boring. Nak boring. Boring apa, cik? Sorry lah. Saya tengah confuse kamera mana tengah kita sekarang. Baik carut Baru start program boring sendiri. ke? Ini kamera. Tak baik carut program sini. Sebenarnya kita banyak benda kita nak borak hari ni. Yeah. Antaranya mengenai pokok yang tular, mengenai perkongsian anak-anak. Anak-anak. Mereka-mereka yang belajar di universiti yang dah lama pulang ke desa halaman, kemudian tinggalkan kolej masing-masing, kolej ataupun asrama, kemudian bila balik ada banyak benda-benda yang misteri, benda yang pelik. Naik Roma. Naik bulu Roma. Izzat ada pengalaman? Duduk di universiti dulu tak ada. Alhamdulillah. Kejadian. Ni adalah makcik karipap famous. Makcik karipap? Setiap kolej mesti ada makcik karipap. Macam ni tu jual karipap. Dekat tingkat atas, nanti dia ketuk pintu dek, nak beli karipap. Ni karipap makcik. masalahnya Masalahnya hantu. wujud ke tidak makcik tu? Tak tahu, tapi memang every college ada kisah tu. Kolej kita tak ada jual karipap ni. Okey. Dia ada dan creep je. Itu sebenarnya macam cerita-cerita yang membabitkan orang cakap macam cerita hantu. Benda-benda ni. Benda ni terjadi apabila dekat Twitter ramai dah siap buat thread yang berkongsi. Kalau boleh kalau kita tengok sekarang di kaca TV anda, di kaca laptop, di kaca phone anda, ini antara apa? Orang cakap ni bangkai kucing ni sebenarnya. Sampai dah. Kucing sampai dah tinggal tulangnya Macam tu. mana boleh macam mana dia terperangkap ke apa kucing tu dalam tu? Itu persoalan sebab katanya budak-budak ni, abang-abang adik-adik ni katanya masa tinggal pun tak ada apa-apa. Tiba-tiba ada kucing. Bukan satu tau cerita pasal kucing ni. Ada dua Yang tiga satu juga. lagi pun yang Oh, yang tu dia. Okey, kita tengok ini sekarang. Ini pun bangkai kucing. Yang nak mereput dah Yes. nampak gayanya. Dan seperti yang dijelaskan oleh mereka, katanya benda-benda kucing-kucing ni sebenarnya masa tinggalkan asrama tu tak ada. mungkin Dah check dia masuk. Daripada mana-mana tu. Mungkin jugalah yang mungkin kucing-kucing dia tengok tak ada orang kan. Betul. Dia datang nak beli apa orang kata berlindung ke apa. Berlindung, Mungkin dah tak tahu jalan keluar ke agaknya. Yalah, mungkin Tak makan tak apa kan. Betul, masa mereka adalah orang nak Tolong nak bagi makan makan. kan. Ini tak ada orang nak feed. Mungkin Tapi dia dah dia selalu dah- datang kot kat situ seorang bagi makan tu yang Tapi mungkin juga pasal kata tadi sebelum tak pernah wujud kucing tu di situ, Ya. tiba-tiba ada. Itu lagi misteri. Dan telah menjadi bangkai. Yalah, dia orang pun kata sebelum balik tu mestilah kita dah kemas barang, dah semak bilik tu tak ada apa sebenarnya. So bila dah kembali tiba-tiba ada pula kucing. Kucing PKP kot. Macam baby Tapi PKP. dalam ada bangkai, ada juga benda-benda lain yang turut Mistik dijumpai. mistik Apa kan? dia? Wah, ini tak apa nak mistik sangat lah. tak apa Ini lebih, mistik. ini lebih kepada sikap lah. Macam kita tengok ada yang tinggalkan roti yang dah berulat. Ini bukan berulat tau. Ini warna dah hitam berulat ke semacam ni. apa Ini tak dah tahu macam apa ni. simpan. Ke kau simpan kicap dalam plastik roti ni? Aneh-aneh. Tabur je kicap ke dalam tu kan. Tapi itulah. Hai, macam mana tu? Okey. Untuk anda di luar sana yang mungkin ada pengalaman tentang benda-benda misteri yang membabitkan asrama ataupun rumah yang dah lama ditinggalkan, kemudian balik ada benda-benda yang tak
tak enak, mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen yang tersedia di Facebook anda sekarang. Nanti kita akan bacakan. Dan seperti tadi saya ada buat pool lah orang kata, bercerita, bertanya tentang pengalaman yang mungkin para penonton, para pengikut kita tahu. Mungkin saya boleh bacakan di sini kalau ada komen. Kita sekejap. Kita tengok sekejap mana pool ni. Ada siapa-siapa yang dapat pool ke? Okey, dah lama tinggal kat asrama tapi bila kembali pulang ada pula benda-benda aneh yang jadi. Berapa peratus? 65% cakap ada. Benda ni memang terjadi tapi tak dapat diikut perkongsian diorang. Tapi kan kecil kan. Ini sepengalaman kita yang pernah duduk di asrama dulu lah di sebuah universiti, tak payah sebut nama lah kan. Tapi masa aku mula-mula masuk ke college pun dulu pun dah menggeletar juga sebab zaman-zaman tu tengah popular tau. Betul. Yang drama VCD Blok 404. Okey, tahu? Okey. Memang seram. Aku didaftar masuk college ni. Nombor bilik aku 4404. Okey. Wow. Tingkat 4. Okey. Katil nombor 4. Tak ada konsep. Empat tu lah nombor yang kalau dia kepercayaan orang Cina ni 4 tu mati. Ya, itu kan. Bila dapat tu kan. Hai, asrama aku tingkat 4, bilik 4404, katil pun nombor 4. Seram juga. Tapi ada berlaku ke? Adalah benda-benda yang common lah. Sebab tapi kadang-kadang benda tu macam lebih pada aku, benda tu macam terbawa-bawa generasi ke generasi. Jadi kita ni dah ada dalam mindset. Tengah malam tak boleh pergi bilik air. Nanti kang ada ni. Bila kadang kita dah tanam benda tu dalam kepala otak kita, kadang benda tu yang kita tanam tu yang muncul. Betul. Kita lalu fikir kan. Okey, sama-sama itu saya akan cuba hubungi salah seorang individu yang mungkin lebih berpengalaman tentang perkara ini. Sama-sama itu korang boleh borak. Saya cuba macam hubungi ni. Abang Koyum sini dah bercerita tentang dia punya pengalaman. So kalau ada antara korang yang sama juga pengalaman yang sama, mungkin pengalaman lain, so boleh juga komen dekat Facebook live kita atau share lagi, love lagi. Make sure share lah, mungkin ramailah ada pengalaman misteri nanti ni kan. Nanti kita bacakan kisah-kisah anda secara live. Mana tahu tiba-tiba story tu menarik, boleh jadi story artikel terus. Okey, sekarang ni bersama kita kita dah dapat panggilan Skype sekarang ni. Ustaz Mizra Hilmi Abu Bakar. Ustaz merupakan pegawai Ehwal Islam Kanan bahagian HEP Universiti Malaya. Dan kalau korang nak tahu, Ustaz juga orang cakap antara individu yang bertanggungjawab lah tentang orang cakap asrama student-student kan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh sedikit masa dengan kami hari ini di sesi live Facebook M-Star bersama penonton-penonton kita Ustaz. Ustaz, sebenarnya sehari dua ni kecoh tentang student-student yang baru pulang daripada kampung halaman balik ke kolej masing-masing, ke asrama masing-masing, kemudian ada perkara-perkara yang sedikit mungkin misteri, sedikit mistik. Yang macam tadi kita tunjuk ada kucing, bangkai kucing, sedangkan sebelum ni tak ada kucing. Apa yang mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman Ustaz lah sebagai individu yang bertanggungjawab lah dengan asrama-asrama student-student kita ni Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau kata pelajar-pelajar ni nak rasa takut, saya yang tinggal kat asrama seorang-seorang lagi takut. Sebab bila dia orang balik, tinggal saya je lah dengan keluarga, dengan fellow-fellow kan. Sepatutnya yang lebih takut tu kami, bukan dia orang. Itu hakikat sebenarnya lah. Cumanya bila bangunan ditinggalkan lama, cumanya selalunya apa yang berlaku ni ialah ketakutan kita tu melebihi segala-galanya. Betul? Bila kita takut, bunyi kucing mengiau pun kita dengar macam perempuan menangis. Bunyi angin tolak pintu pun kita dengar macam sesuatu yang takut. Sebenarnya itu yang kebanyakan berlaku. Sepanjang saya duduk sini, alhamdulillah lah tak jumpa Ustaz, berapa tahun lagi dah dekat UM Ustaz? Saya pun belajar di UM. Saya sebagai pengetua ni tahun keempat saya lah. Bila pelajar tak ada ni, memang selalu pun kita akan round ke floor-floor, tengok bilik mana mungkin lampu tak tutup semua kan. Siang tak nampak. Betul. Okey Ustaz. Jadi kita kena check malam-malam. Bila check malam-malam, bila kita blackout kan memang ada lah perasaan. Kita sebenarnya bukan takut kan hantu, kita takut dengan gelap. Sebab hantu ni siang pun ada. Okey Ustaz, itu Ustaz pandangan saya lah. Ustaz selama berada mengelolakan student-student UM ni,
tak pernah lagi mengalami perkara-perkara sebegitu kan. Tetapi Ustaz, ada tak mungkin pelajar-pelajar yang mengadu mereka ternampak, terbau, terjumpa ataupun ada pengalaman yang sebegitu rupa Ustaz? Nak kata tak ada tu ada lah, tapi kalau cakap ada kan takut pula pelajar UM nak balik kan. Okey. Jadi saya katalah tak ada. Memang ada. Kadang-kadang gangguan ni kadang-kadang memang ada. Cumanya bukan setakat mengadu, kes-kes begini berlaku tetapi amat jarang sekali lah. Ada cuma amat jarang. Jadi siapa yang jumpa tu bagi saya mungkin dia kena bersyukur lah kot. Jarang-jarang tu rare. Ustaz, faktor utama perkara-perkara seperti ini berlaku, apa agaknya Ustaz? Kebersihan ke? Ataupun dalam jiwa tu memang dah tanam, memang jenis takut, memang lemah semangat atau macam mana Ustaz? Sebenarnya bagi dia orang yang saya duduk dengar, dia orang yang sepatutnya takut dengan kita. Jadi bila kita ni takut dengan dia, itu punca pertama. Jadi dia akan kacau kita sebab dia ni bermasyarakat macam kita juga. Contoh bila dia kacau seorang tu, orang tu takut, dia panggil yang lain pula kacau dia ni penakut ni. Tapi kalau orang yang berani, dia takkan kacau. Menyesal dia kacau nanti kan. Ini satu. Yang kedua, memang betul kalau kita tengok pun syaitan, iblis ni dia suka tempat-tempat yang tidak dibersihkan dengan elok. Sebab itu selalunya gangguan-gangguan ini berlaku kepada wanita yang dalam keadaan yang tidak boleh solat katakan. Mereka lebih berisiko lah untuk kena gangguan, kalau terutamanya kalau dia orang tak jaga kebersihan tu dengan elok. Dan bila berlaku macam tu, kadang-kadang akan adalah implikasi lemah semangatnya semua, mungkin akan berlaku jugalah. Itu mungkin faktor. Okey, Ustaz, ada mungkin orang cakap nasihat ataupun trik lah untuk mengelakkan benda-benda macam ni daripada dekat dengan kita Ustaz? Betul. Kadang-kadang orang kata kalau kata Ustaz dia tak payah dah, dia ni memang firewall bagus ni kan. Tapi sebenarnya tak macam tu. Kalau kata saya sendiri pun, saya pergi outstation mana-mana, pergi duduk hotel-hotel, kadang-kadang bilik yang mungkin dah ditinggalkan lama barangkali. Jadi sebenarnya memang ada doa-doa yang kita boleh amalkan, zikir-zikir yang kita antaranya kalau kita masuk rumah yang ada warahmatullah. Tetapi kalau kita masuk rumah yang kosong, even rumah kita yang kosong ataupun bilik kita boleh bagi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam. Dan bila kita masuk ada satu doa kita yang berbunyi Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan makhraj. Jadi kita doa pada Allah, ya Allah, lindungilah aku mohon padamu untuk masuk dan kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Sambung lagi, bismillahi walajna, billahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Bila ini antara doa-doa yang diajarkan. Dan kalau yang ni panjang, Ustaz bagi doa panjang-panjang susah kami nak hafal ni. Saya bagi satu doa yang selalulah kita selalu baca. Even doa ni pun waktu Covid diajarkan untuk kita baca sama-sama, yang berbunyi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiun alim. Kita doa pada Allah dengan nama Allah yang tidak ada kemudaratan, sama ada di langit ke di bumi. Allah ni Maha mendengar lagi Maha. Doa yang kita boleh amalkan bila kita masuk ke satu tempat baru, bukan setakat rumah. Bahkan kalau kita masuk dalam hutan ke tempat-tempat yang kita tak tahu, bukan milik kita ke, ini doa-doa yang kita boleh buat lah. Dan bila kita masuk tu, contoh kata tadi jumpa bangkai kucing kan, bersihkan elok. Bersihkan elok. Dan saya sendiri mengamalkan, bila saya pergi tempat baru, saya akan ambil wuduk, saya akan solat dulu 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Moga-moga kita mulakan kehidupan kita di bilik itu, di rumah itu, di tempat itu dengan solat 2 rakaat. Solat tu niat macam mana Ustaz? Saya hanya niat solat sunat sahaja.
saja kesembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Okey, faham Ustaz. Okey. Sebabnya bagi saya bukan setakat masuk rumah. Kalau kata saya masuk hutan, kadang-kadang saya pergi hiking kan. Saya pergi hiking masuk hutan mana-mana, sebelum saya dirikan kemah tu, ini yang saya selalu amalkanlah. Saya ambil wudu and then saya akan solat 2 rakaat. Solat yang terbaik untuk kita buat satu benda ialah dengan solat lah. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian tu. Tapi Ustaz, kita nak minta selit sedikit pandangan Ustaz dalam kita dah temu ramai Ustaz begini. Ustaz, baru-baru ni kecoh tentang orang cakap penjelasan seorang pendakwah bebas terkenal. Katanya komen beliau tentang orang cakap hukum mewarnakan rambut. Katanya boleh diharuskan dan kemudiannya ramailah orang kita ni macam seronok nak mewarna rambut lepas ni boleh solat dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan secara ringkas ni Ustaz. Okay, apa yang saya katakan ni bukan pandangan saya, ini juga pandangan ulama lain lah, yang saya baca dalam buku. Mazhab Syafi'i ini kita ambil dulu warna hitam. Mewarnakan rambut dengan warna hitam bagi Syafi'i hukum dia haram. Memang tak boleh. Tapi bagi Hambali dan Maliki, mazhab Hambali dengan Maliki, bagi dia kata makruh. Dan Hanafi kata harus. Sebab apa Syafi'i kata haram? Sebabnya bila warna rambut warna hitam ni, kita telah membuat satu pemalsuan. Sebagai contoh, saya tak buat pemalsuan sebab saya tahu saya ubah banyak, jadi saya botakkan, senang. Tak warna tak? Sebab apa? Sebab asal rambut kita diciptakan hitam, tapi satu ketika umur kita akan tukar jadi putih. Jadi untuk menjadikan saya remaja macam pelajar universiti, maka saya hitamkan rambut saya. Dan dalam mazhab Syafi'i hukum dia haram. Ya, okey. Namun dalam warna lain pula, dalam saya ada satu kitab dipanggil Fiqh Manhaji. Dalam Fiqh Manhaji disebut 2 warna yang disebut dalam kitab tu, iaitu warna kuning dengan warna merah dibenarkan. Tetapi kalau kita lihat pada ulama kontemporari, kita ambil daripada mufti wilayah Sultan Kuala Lumpur sendiri, dia kata kecuali warna hitam bagi meraihkan kita yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Cumanya kena ingat, bila kita nak warnakan rambut ini, memang kita nak kena tengok ingredients. Kita mewarna rambut lah, tak bolehlah pakai yang pertama sekali daripada sumber-sumber yang haram. Sebab selalunya kalau sumber-sumber yang bagusnya inai. Inai ini memang dibenarkan, bahkan menjadi satu perkara yang dibolehkan pun inai ini. Betul lah tu apa kata pendakwah tu, mengatakan warna memang boleh, cumanya bagi yang perempuan lagilah tak ada isu sebab dia pakai tudung lah. Betul. Kan? Yang lelaki memang boleh warna rambut warna apa pun memang boleh. Cumanya ingredients dia. Okey, orang akan kata pelik ni boleh warna rambut ni kan? Betul tak? Kena tengok pula, kalau kata kita warna rambut kita tu sehingga kan kita boleh termasuk dalam golongan-golongan tertentu yang telah dominan, maka hukum akan jadi haram. Bila warna rambut itu telah pun menjadi dominan kepada tertentu, ini hukum dia haram lah. Tetapi kalau tidak, niat kita nak warna rambut tidak meniru mana-mana kumpulan, maka hukum dia tak mengapa, boleh. Okey. Yang itu yang saya rasa yang saya boleh kongsi lah. Ustaz, tapi satu lagi, let's say lah bahan-bahan tu contohnya yang chemical lah, bukan inai, selain daripada inai, tapi bahan-bahan tu tak ada bahan-bahan yang haram dan sebagainya, tapi untuk mandi wajib dan sebagainya, macam mana Ustaz? Benda tu masih sah ke Ustaz? Kalau kata kita warnakan rambut ini menggunakan bahan yang tidak meresap air, bolehlah, tak ada masalah. Tapi kalau kata kita warnakan rambut dengan orang kata apa yang waterproof kan, sekarang ni dia dye rambut ni waterproof sebabnya dia tak nak bagi luntur, bolehlah. Sebabnya nanti bukan setakat mandi wajib, nanti kita nak ambil wuduk semua susah kan. Betul. Itu yang dua benda ni kena tengok. Yang pertama ingredient, yang kedua pastikan apa yang kita warnakan tu bukan waterproof. Okey. Isu pelik tak pelik ini sebenarnya apabila kita tak tahu hukum, maka kita akan rasa macam mana tu tak betul lah, tapi hukum membenarkan. Okey, faham Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. So conclusionnya, untuk kita lelaki kita botak je lah senang Ustaz ya. Okey.
Untuk kita, conclusionnya untuk kita yang lelaki ni, kita botak je lah senang. Okay, Ustaz. Ini memang betul senang. Senang. Okey, Ustaz. Syak-syak lagi dah. Terima kasih banyak Ustaz atas masa yang Ustaz luangkan untuk kita menjawab persoalan yang kita tertanya-tanya. So nanti apa-apa kita akan hubungi Ustaz lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jaga diri elok. Ustaz juga. Salam semua. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. So lepas ni boleh colour rambut warna apa ni? Hijau. Dah Hijau tahu ni kan? Kau tahu ni? Tapi dah seelok seadanya. Tengok Izzat. Kan hello je rambut original. Sempurna ke? Sempurna. Orang Perak kata sempurna. Okey, tapi nak sambung tentang mewarnakan isu mewarnakan rambut kan. Ramai yang orang cakap bila tahu macam apa yang saya cakap tadi, ada seorang perawat terkenal cakap sebenarnya hukum dia macam ni boleh. So ramai yang excited nak mewarna rambut, tetapi mungkin mereka tak fikir takut-takut ingin menggunakan dye. Bukannya inan, mungkin benda tu macam Ustaz bagi tahu tadi Izzat lah, cakap tadi, pastikan dia dia punya tak ingredient bahan-bahan itu. Betul. Isu dia Dan pagi juga tadi dia, pun pagi tadi pun kita ada buat story pasal Ana Azhar Sulaiman, Ya, colour rambut betul. warna oren. Kemudian apa yang netizen buat? Netizen komen dekat kita punya artikel kat IG. Banyaklah macam diorang cakap boleh lah PU ni dah cakap boleh. PU Azman kan betul, yang dia ada betul. explain pasal apa hukum warna rambut tu. Okey. Mungkin boleh tengok ini antara Artikel tadi. antara artikel ataupun kita dengar apa yang P.U. Azman cakap dululah yang cakap membuatkan semua orang rasa excited nak mewarna rambut selepas ni. Mungkin kita boleh play. Sekarang ini, Nabi membenarkan untuk mewarnakan rambut. Jadi mewarnakan rambut itu hukumnya harus. Cuma pada zaman moden ini kita tengok balik. Kalau nak warnakan rambut, apakah tujuan kita mewarnakan rambut? Adakah untuk menutup uban? Adakah untuk meniru budaya fasik orang-orang barat yang jahat? Ataupun adakah saja-saja? Kalau tujuan mewarnakan rambut saja-saja, tak ada masalah. Kalau tujuan mewarnakan rambut menutup uban, lagi tak ada masalah. Kalau tujuan mewarnakan rambut untuk mengikut budaya-budaya jahat, hukumnya haram. Okey, selesai. Okay, selesai. Itu Faham, kata Cik Manah P.U. Azman. Okey, tapi sebelum itu kita dah buat undian di YouTube. Kita ada buat di YouTube community bertanya tentang pendapat anda pengikut-pengikut kita di YouTube tentang perkara ini. Soalannya berbunyi begini: kecoh bila seorang pendakwah bebas terkenal menjelaskan hukum mewarnakan rambut ataupun dye rambut. So korang dah mula warnakan rambut ke belum? Okey. 13% cakap dah warna rambut. 10% cakap belum, tengah fikir nak buat warna apa. Kita kot dalam 10 tu. 67% cakap apa? Mak marah. Okey. 67% mak marah. Yang ni ada pendapat lain yang mungkin saya boleh baca kat sini. Okey, sekejap komen daripada Mila Ahmad. Bersyukur sangat ada rambut hitam. Lembut ni padan dengan mata dan hidung yang tak mancung. Bagus Mila apa orang cakap? Biarlah original. Bersyukurlah seadanya. Okay, saya nak baca satu lagi komen daripada Afrina Nur. Dah elok rambut warna hitam, tiba-tiba nak tukar warna lain pula. Apalah. Okey, itu Tak apalah, masing-masing punya Cita rasa masing-masing. Paling Rasa. penting tahu hukumnya Betul. apa. Yes, betul. Dan tujuannya apa. betul. Yang penting sembahyang jangan tinggal. Cik, ni Soalan dah settle pasal viral pasal rambut ni. Okey. Kita ada satu lagi benda viral. Minggu ni apa yang benda pula comel, ni? Banyak ada tau. perempuan bawa kucing. Kan? Tiba-tiba kita kedek-kedek depan kamera. Yang Kebetulan wild tu. time dia bawa kucing dia tu, Aha. tengah ada berita utama, tengah kisah apa pasal pengguna lebuh raya utama kat SOP semua ni. Okey. Tiba-tiba ada muncul wanita berbaju warna putih bawa Bertudung oyen. hijau. Bawa si oyen tu. ramai orang ingat dia colik kucing tu. Jadi Dia timbul terjumpa. macam-macam spekulasi. Tapi comel sebab dia macam Itulah. gini-gini kan. Okay, sekarang persoalannya siapa yang dapat perhatian? Kucing ke yang gadis Yeah. bertudung hijau tu? Dah semestinya lah Sebab dia tuannya. cantik tau. Pemilik kucing pun ramai sebenarnya orang cari-cari siapa Ya. ada titik. Cuma kalau muka Cik Izzat, korang akan jadi viral tak? InsyaAllah. InsyaAllah ni. Comel juga macam kucing. Tadi Okey, Izzat ada interview kan? Kita sempat call nama dia Maya. Sebenarnya dia dalam perjalanan nak balik rumah mak dia. Oh. So nak bersihkan sebab kucing tu biasalah ada ni melabur sikit dalam kereta, pergi cuci. Dia pun tak sedar masa tu ada kamera orang tengah apa buat liputan berita. Bila balik tu mak dia kata, "Aku nampak macam kau lah dalam TV." Tapi dia kata, takkanlah kot, macam dia pun tak cam. Tak lama lepas tu kawan dia start hantar video yang dah viral dekat Twitter semua.
barulah dia tahu dia dah satu Malaysia bercakap pasal dia. Orang kata kucing lari ke kau culik ke apa sebenarnya? Bagi korang yang tak puas tengok video yang kejap bila itu, jom kita tengok temu ramah kita dengan apa Maya? Dengan Maya, si tuan si Oren. Si Oyen. Nak balik kampung saya, mamak saya dekat Sabak Bernam. Then dalam kereta lepas sarapan semua dah nak gerak dah lah kan. Lepas tu dalam kereta tiba-tiba bau busuk. And then I check lah carrier, one of baby cats tu dia membuang kat dalam tu. And yang paling terdekat time tu adalah R&R Sungai Buloh yang Jantas tu. So kat situ berhenti and ada tempat anjung tu dia ada sediakan tong sampah dengan pipe lah air kat situ. So I pun bersihkan kucing kat situ dengan carrier sekali. Actually I tak nampak pun ada kamera dekat situ. Suddenly time tu adalah terakam dalam berita tu lepas daripada I bersihkan dia. So I pegang macam tu. In case takut baju putih itu kotor and I juga takut sebab ada polis dengar kat situ lah. Itulah yang jadi sebenarnya. So macam orang semua cakap saya curi kucing apa. Tak, saya tak curi. Tengok kucing saya. Actually time tu sebenarnya semua tengah berkumpul kat depan TV. Macam biasalah kan tengok berita. After that time tu I tengah leka main phone. So I macam memang tak perasan sangat lah kan tengok berita. Dia memang cakap, macam kau je dek. Dia cakap macam tu. Saya cakap lah, bukanlah sebab tayar toleh tu dah tak ada. I pun tak perasan tu kawasan Sungai Buloh. Tak lama lepas tu dalam pukul 11 malam macam tu, kau I WhatsApp dia kata, Maya kau buat apa ni Lepas tu dia gelak-gelak. Dia hantar video. Saya tengok I pun gelak-gelak. Saya tunjuk kat mak I tu. I cakap, betul lah ni adik lah. Cakap macam tu. So I cakap, kamu dah kata je kau. Start tu lah benda-benda tu I baru tahu. Time tu actually I rasa macam pelik lah. Macam mana I macam fikir juga lah. Just buat kucing je tapi benda tu boleh viral kan. I macam pelik dah aku macam di sini boleh jadi viral kan. Bawa jalan kucing. Dia tu macam benda normal. And then ada orang cakap sebab orang sebenarnya tengah fokus kan. Pegawai-pegawai tu tengah membuat pemeriksaan SOP. And then tu jadi bawa kucing. Sebab tu benda tu viral. So macam I pun rasa benda tu kelakar. Itulah orang kata tu hayam nampak di kaki, tuah Maya nampak di kucing. Tapi comel. Sempat peribahasa. Tapi Selalunya tuannya. Selalunya kucing warna oranye kucing nakal tau. Ya tu. Itulah dia mega. Itulah pasal. Jap. Udah kahwin ke Mayanya? Nanti dapat mati Kenapa tertanya-tanya tu? Abang Koyi berminat ke? Abang Koyi masih single ya? Minat kucing jualnya. Minat kucing jual. Minat kucing jual sesuai. Kucing ke minat tuan? Tak minat kucing jadi minat kucing pula rasa. Nanti boleh bagi ID Skype Boleh nanti Skype dengan Oyen. Betul juga kalau dapat ID Skype dengan Oyen lah, dengan tuan Oyen. Pikat Oyen dulu. So conclusionnya siapa nak jodoh yang manis-manis macam Maya tu, silalah. Minat kucing. Okey, kita nak pergi ke cerita seterusnya yang juga menjadi sebutan sepanjang minggu ini. Ini kita bercerita tentang seorang artis baru, Ai Wahida namanya, atau lebih dikenali sebagai Wawa. Yang di mana minggu lepas dia ada mengeluarkan satu video meluahkan rasa kesal, rasa kecewa apabila dilayan dengan cara yang kurang enak oleh seorang cakap pekerja ataupun pekerja retail. Pekerja retail lah. Bantu kedai. Kita nak sebut kedai apa, kat mana apa. Kita just berkongsi pengalaman Ai Wahida yang cakap dipandang enteng macam seakan-akan tak. Kenapa tu dipandang enteng? Adakah sebab fashion biasa? Sebab pakaiannya. Mentang-mentang orang tu pakai ketiga je t-shirt kat dalam nak pakai crown pergi kedai. Mungkinlah. Pasti kita kena pakai crown kat atas. Ijat pernah ada pengalaman pergi mana-mana kedai dan orang pandang atas bawah macam yang tak mampu. Biasalah sebab kadang-kadang kita ni macam nak pergi mall je pun kita pakai seluar pendek, pakai selipar Jepun dengan sling bag, t-shirt putih dah. Kita pergi macam tu je. Orang fikir, apa ni tak kan? mampu ke budak ni? Adalah juga tapi kita pun macam tak hirau sangat. Kalau nak beli je lah. Kalau tak nak beli kita keluar. Dia pun bukan token kedai. Dia pun makan gaji kat situ je kan. Betul. Kau pula macam mana? Ada pengalaman? Setakat ni tak ada lah. Cuma kalau
tak tahu mungkin ada tapi lebih ambil pendekatan macam mampu engkau lah. Tak engkau lah. Itulah. Tapi Sebab pada aku senang je. Ha. Apa kita pakai tidak mencerminkan kita punya ni. Jangan ukur orang daripada apa kau pakai. Pakaian bukan cerminan peribadi. Ya, kau tak tahu orang yang pakai buruk tu sebenarnya berkepuk dia. Yelah betul, tapi kau bukan macam ada orang pernah pandang rendah kemampuan kau yang nak beli kenderaan, nak beli rumah. Itu semua bukan ukuran lah. Bukan ukuran ya sharing Dia sebenarnya ada rumah dekat atas pavilion. Ikan? Ikan ada baru-baru ni. Pergi kat sebuah kedai ni nak tutup dah. Kira seluruh tempat dia memang jenama ni nak tutup. So kita pergilah sebab ada sale. Dia ingat aku pergi sebab sale tu sebab aku tak ada duit. Aku ada duit, okey. Tiba-tiba tak, dia macam nak menjerit, nak tegur orang. Tapi daripada kaunter tu, kita kat sini dia menjerit. Iki buat apa yang dia marah Masa sangat? tu Iki pakai mask lah. Cuma mask tu kita tak kat kawasan nak borak sekejap dengan kawan. Sebab masa tu pegang handphone kan. iPhone kan kena face ni kan baru boleh buka. Buka lah sekejap. Tiba-tiba daripada kaunter tu dia menjerit. Adik, tolong pakai mask tu. Macam, kau kenapa nak menjerit daripada kaunter? Jerit lah balik. Saya bukan adik awak. Oh dia menjerit air. Macam, kau kenapa? Yelah, kita pakai t-shirt je. Macam, dia ingat mungkin kita macam budak ni datang dalam waktu sale. Kita tak ada duit ni. Macam, Yelah, tapi taklah semua orang macam tu. Ni benda ni terpencil. Benda terpencil. Kadang-kadang kita ni manusia. Mood kadang ada, kadang ke laut. Yelah. tapi kalau mu ke laut pun kalau kena kerja ni pun jagalah. kadang paling habis pun buat tak tahu je lah. Buat tak tahu je lah. Buat panjang-panjang cerita pun penat juga. Kadang kita tak tahu orang apa yang dilalui. Datang kucing ni kena curi ke pagi tadi. Dia hilang penat. mood. Check stok satu hari. Tak apalah, kita move on je Kita lah. move on. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh dengarkan penjelasan Ai Wahida yang saya dah dapatkan semalam. Semalam saya jumpa Ai Wahida walaupun dia duduk Johor. Ai ke Johor pergi interview dia. Pergi jumpa Ai Wahida. Mungkin kita boleh play apa komen Ai Wahida. Sikit je. Play Kita sekarang. tengah pilih barang di dalam kedai tu. Kita dah berkenan dengan barang itu. Kita dah nak cuba dah barang tu. Tapi tiba-tiba datang seorang staff. Kalau nak kecil, kalau nak yang murah ada dekat luar tu. So macam, what do you think about me? Hello. Ingat dengan orang pakai macam biasa-biasa ni tak ada duit ke? Bukanlah saya nak cakap saya ni berduit, tidak. Tapi benda ni sebenarnya banyak juga terjadi pada orang lain. Kalau you all tengok dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga yang meluahkan isi hati mereka. So maksudnya bukan saya seorang yang terkena. Ai Wahida punya kes ni memanaskan hati juga sebenarnya sebab orang tu cakap kalau nak kasut murah ada kat luar. Itu rude lah sebenarnya. Kan rude sangat sebenarnya. Kau tu kenapa kerja marah pula? Yelah tu. Semalam pula kan. Lainlah memang dia owner company tu. So mungkin nak cakap macam tu kita faham lah kau owner kan. Ni kau kerja kat situ yang tak tahu bila yelah. Baiklah kan cakap. Tak bersifat. Okey, video tu sebenarnya sedikit saja sedutan yang saya interview Ai Wahida semalam. So lepas kalau nak tengok video penuh ni kita boleh tengok dekat YouTube. Nanti kita akan upload temu ramah penuh tu. Ada banyak lagi cerita sebenarnya yang Ai Wahida nak cerita, nak expose kat korang. So persoalannya adakah dia beli atau tak kasut dekat kedai kasut tu? Sebenarnya jawapan agak mengejutkan. Tapi kau kena tengoklah, kejap lagi saya akan upload video tu. Dia pemilik kasut kaca Cinderella. Siapa tahu kan? Mesti menyesal yang hina tu. Ya, betul. Tapi selain daripada itu ada juga kisah seorang lagi selebriti yang berkongsi kekecewaan betul. Tentang layanan yang diterima oleh satu pihak ni. Seperti yang diluahkan di Instagram, kita pun ada buat story sebenarnya. Tapi kita tak naklah menyentuh sangat benda ni, mungkin agak sensitif. Yang pihak yang sebelah ni pun dah mohon maaf. Ya, dah mohon maaf dah. And then hari ni dah keluar dah satu statement lah. Statement macam mana Ikin? Statement yang dia mohon maaf terhadap kelakuan pekerja dia ni terhadap Nur. Selebriti ni. Sebab selebriti ni. Selebriti ni. So dia dah ambil inilah tindakan terhadap pekerja itu lah. Ya, tindakan tertentu. Yalah, macam saya cakap tadi, kita try lah berfikir positif sepositif yang mungkin. Kadang-kadang adalah benda yang tak kena, anak mengingik ke tak boleh tidur semalam, kadang emosi kita ni manusia. Betul lah. Dah tua-tua ni makin positif lah aku rasa. Tapi kadang-kadang bila sesuatu isu tu diketengahkan, dia dapat membuka mata orang. Yes, betul. Bukan kita nak malukan orang apa tak. Kita tak ada macam apa. Benda tu boleh memberi kesedaran pada dua-dua belah pihak. Betul. Customer pun not always right pun. Siapa yang buat terma tu macam siapa sebenarnya pencipta terma customer always right kan? Ada customer yang pelik-pelik. Saya sendiri pernah bekerja sebagai apa orang panggil lah. Bukan orang yang bekerja di
untuk servis orang ni lah. Macam-macam orang dah pernah jumpa. Customer service lah. Ya, customer service. Customer Macam service PN. apa tu, Kecik? Ya, saya dulu kerja di kedai serba neka. Kedai serba neka. Kerja Okey, kedai serba 24 jam ah. Siang malam orangnya lain. Pagi lain, malam lain. Macam-macam PL. Ikin? Itulah asam garam kehidupan. Asal dengan kehidupan. Tapi benda tu mematangkan kita. Ikin? Apa Ikin? Ikin pernah kerja macam tu? Oh tak lah. Ni lo kerja pertama tolak troli. Di mana tu? Ha? Di sebuah pasar raya Takkan terkemuka lah. tolak apa? Katil tu. jenazah kat hospital. Ini satu juga Kita dengar apa segelintir masyarakat Malaysia ni. Tapi semenjak pada itu aku jadi seorang yang lebih civic Appreciate. lah. Appreciate lah. Orang punya kerja. Latih kamu tahu nak mengutip troli-troli ni pasar raya tu nak Kutip troli ke you? Ya, kerja pertama. Trolley Nampak tak? boy. Trolley boy. Trolley boy. Orang apa salahnya letak balik Ya, di tempat ya. dia disediakan. Ya betul. Takkanlah semua troli nak letak emission 50 sen tu Ya, baru kau nak. bila letak Ha, pernah pulangkan buat je. macam tu kan satu ketika kan pernah kan betul. marah pula. Wah, juga tak ada 50 sen duit kecil. Tapi Ah, bila nak tak tukar bila duit tak lagi. buat letak mata rata. Kadang-kadang tu bukan apa. Kadang sampai kadang mencalok kita orang. Ya, Itu kita tak nak. ya. Letak suka hati kan dan tak perasan terlanggar kan. Dah lain dah kita. Betul lah. Tapi ini pengalaman kerja lagi kita menyimpau kan. Kerja. Betul ke topik lah pula betul pula. So baru ni kita kembali kepada hiburan pula. Yes, Kita bahas hiburan. So dengan katanya Intan Najwa dah kembali balik dengan tunangnya. Alhamdulillah. Get back balik Macam lah. mana boleh tahu tu? Tapi benda ni kita tak sure sebab get back ke dah sebenarnya tak pernah putus ke sebab masa interview Intan Najwa bulan Februari rasanya. Februari ke tak ingat macam tu. Memang Intan dah mengesahkan yang diorang dah putus. Tapi semalam Ikin kontak lah dengan bekas tunang dia sebab Intan ada muat naik satu foto yang dia macam yang melentok yang viral tu. Tapi lelaki tu separuh je tapi kita dapat shot lah tu adalah bekas tunang dia. So kita kontak lah bekas tunang dia. So jawapan bekas tunang dia macam sentiasa baik-baik. Sebab maksud sentiasa tu Tak pernah gaduh tak lah. pernah gaduh lah kan. So macam mana tu kau rasa? Drama je lah sebelum ni. Tak sure lah cik. Mungkin juga betul putus tapi mungkin dalam tempoh putus tu lah pula Rujuk kembali. Jodoh masih panjang. Jodoh masih panjang. Sebab kes ni dipegang oleh Ikin. Ikin yang buat story ni. Ikin baba. Wartawan residen. Yes. Dia kalau bergaduh, bercerai. Cerai, bagi Ikin. Inilah wajahnya. Dan inilah orang tengah yang selalunya menyatukan kembali. Kalau tengok hati-hati bergaduh, bercerai, tiba-tiba get back. Inilah orangnya. Yes, Ayah boleh ambil counselling dengan saya. Yeah. Tapi Ijat pernah ke macam tu kalau bergaduh dengan teman kan? Lepas tu delete gambar. Semua manager. Tak adalah setakat ni. Pindah rumah ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Lari Nak kahwin kan. tu. Sorokkan lokasi mungkin. Ini dalam diam hari tu kata nak menikah. Supaya boleh menikah tak payah panggil orang. Gunakan lah. Tak ada. Oh, sebab tu nak cari rumah. Mereka bukannya sama lah. Tak ada. Tanya je. Tak ada. Alhamdulillah setakat ni okey. Kalau kita bergaduh pun kita cuba kata cari jalan komunikasi untuk baik semula. Tak adalah kata nak delete ke apa. Tak ada. Lari rumah pun tak ada lah. Lari lokasi lain. Tak ada. Pindah. Itu mungkin cerita Biar jangan fiction. cari aku kat rumah aku macam tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada Jangan lah. menyuk. Tak ada. Tapi tadi pagi saya dengar radio, Ikin orang dia datang kerja. Si Cik Pia tu lah. Cik Pia, dia cakap macam ni. Biasalah perempuan, kalau bergaduh dia delete gambar, dia block kat WhatsApp semua. Tapi lepas tu dia okey balik. Macam So mata maknanya kat perempuan macam ni. Macam mata kat Okey, Ikin je. dengan masalah Ikin berbeza Dia ada masalah. Tak masalah. Inilah platform untuk dia luahkan. Okey, tak apa. Kita bagi berbeza. masa. Kita bagi punya relationship berbeza sikit. Yang lelaki pula yang macam delete gambar, yang tiba-tiba unfollow kita kat IG. Awak dengar tu? Baik, aku kutuk. Tergamak follow Ikin. Ikin sikit punya lah famous kat Instagram. Rugilah tak boleh tengok muka Ikin jogging petang-petang. Dia follow balik. Dia follow balik. Ada aku nak apa? Okey. So maknanya Ikin dah menafikan perempuan macam tu. Tapi kebiasaan macam tu lah. Kebiasaan ya, betul. Sebab perempuan ni dia macam ada emosi sikit. Macam kita rasa macam, oh kau tak nak aku. Okey, fine. Dah. So delete semua. Block sesuai dengan muka kau. Aku block. Macam tu lah. Namun di malam hari. Menangis makan Malam hari.
Mungkin start next week kita patut ada satu slot khas perkembangan kisah cinta Ikin. Ya, betul. Macam menarik Sampai sebenarnya. minggu kan. Dia dari PKP sampai PKPP dia berterusan cerita dia. Ada plot-plot. Bagaimana kan kisah bercinta macam tu, Yong? Mengajuk macam tak nak. Macam tapi lala get back balik. Aku Instagram pun tak ada. Dah ikut ya. Macam mana tu? Tapi Instagram tak ada, Facebook pun itu platform. platform. Lagi sendiri tu pengalaman tu. Tak ada pengalaman cinta tu. Sedih Tak apalah. Abang Koyong, walaupun Abang Koyong tak ada IG, tapi Abang Koyong tahu tak pasal ada viral pasal pokok ni? Apa tak tahunya. Pokok lidah jin katanya. Semua orang ni beginilah kat Sungai Buloh tu. Ramai Pergi kan? jua. Ha? Lalu. Begini. Lalu buat apa jalan mati kot situ. Bos kita pun terpengaruh. Bos kita. Kak Lia, dia bawa beli. Dia kata dia bawa beli. Dia bukan je lidah jin. Apa yang daun pokok pisang tu lah. Apa monster-monster lah. Monster-monster lah. Betul. Banyak kan? Pokok-pokok hijau ni cantik. Bukan Betul tu. cantik. Dah lama wujud pokok ni tapi Itulah. kenapa baru sekarang Orang tak orang nak heran pun beli? kalau kat kampung-kampung tu tepi jalan je Ya, betul. Orang buat macam pagar orang kampung kan. Betul. Tak ada ni heran. Ya, kat kampung saya dulu letak telur atas dia tu. Letak kulit telur. Kecil kata dekat depan rumah ke? Depan rumah saya ada. Ha. Saya dekat dengan rumah Ijat. Memang ada bawah Rumah apartmen yang kita mana, orang. Dekat dengan rumah kami dekat. Memang dekat. Bawah blok tu ada. Memang semua tengok ni pokok viral. Kenapa Tak ada boleh siapa viral ni. sekarang? Kenapa famous sekarang ni? Sebab masa pasal PKP ni orang tak tahu buat apa kan. Orang Malaysia ni kan nak cari satu benda yang boleh bagi Lepas gila dalgona, gila pokok ni pula. Tapi sebenarnya dari segi satu sudut bagus juga. Ada ada juga manfaat benda-benda juga kan? hijau Ya. kan. Jaga untuk tanaman. Tapi setengah ada peniaga ni orang kata mahal sekarang lidah jin ni. Dia kata ratus-ratus je. Sampai ada ratus-ratus. Apa yang mahal sangat pokoknya ke Pasal pacunya? permintaan tengah tinggi. Permintaan ni naik dah sikit harga. Tapi kan ada jadi kebaikan juga pekebun. kan? Sebab lidah kalau jin kalau ni. ikutkan daripada ini apa yang pernah kita share lah dekat pernah M-Star pernah dia buat satu story lah ni daripada kenyataan daripada Dr. Ahmad. Pandang sini ni. Dr. Ahmad Samhan dekat Pandang Facebook macam ni. dia bagi tahu pokok lidah jin ni boleh menaikkan mood positif dan hilangkan stres. Ni patut beli ni. Adalah kat rumah Oh ada. Tapi kajian turut menunjukkan untuk orang kata sebab dia juga boleh dikatakan sebab pokok lidah jin ni dikatakan dia boleh kita panggil apa tu daripada karbon monoksida ni keluarkan oksigen pula. okey. Tapi untuk menjadikan ini sebagai satu penapis udara kena ada 1,000 pokok untuk membolehkan Apa pokok? pokok lidah jin ni lah. Kena ada 1,000 1,000. baru boleh dia berfungsi sebagai Aje penapis. nanya rumah letak 1,000 pokok. Duduk kat hutan je lah. Tapi yang dari sisi sudut positifnya pokok ni dia senang jaga. Okey. Senang nak maintain lah. Senang nak maintain. Okey, lepas tu apa lagi katanya ni apa dia boleh mengeluarkan banyak oksigen dalam rumah, membersihkan udara. Tapi itulah pasal nak penapis udara ni kena ada 1,000. Oh, jom. Naya. Tapi yang enaknya apa tu Ikin? Kenapa? Apa? Ada negatif juga Ada ke? juga katanya tak berapa, bukanlah Sesuai. kata bahaya ke macam mana, cuma menurut apa daripada Pusat Racun Negara. Pusat Racun Negara Jangan main tahu rujukan aku. Pusat Racun Negara tau. Betul. Siapa nak nafikan Pokok lidah jin ni dia ada bahan aktif dikenali sebagai saponin. Saponin. Sapo ni. Okey. Dia kalau termakan saponin ni pokok ni boleh kepada manusia dia ada gejala ringan lah seperti muntah, cik bingit, timbul ruam. Sebab itu pokok ni sebenarnya bahaya kalau pada orang yang ada anak-anak kecil. Kadang budak-budak kan suka Gigit kan masuk mulut kan. gigit lembu benda nak masuk mulut kan. Bahaya kalau termakan. Dia boleh muntah, cik bingit ataupun ruam. Tapi lagi bahaya kalau oyen kesayangan yang pergi cakar pokok tu makan ke apa ke. Haiwan. Pada haiwan juga dia boleh kalau nampak oyen tu tiba air liur meleleh. Mati ke tak mati? Kita tak setakat ni tak ikut kajian tak adalah, cuma Tak dia mati, simptom-simptom kalau dia termakan ke dia tergigit ke apa ke, air liur nampak air liur meleleh, tak boleh muntah-muntah. kontrol. Bagi makan tak makan. Tak sedap perut lah dia. Dia jadi tak ni lah. Aduh, siap. Okey, aku kena jauhkan daripada moli. Beli pokok plastik je lah. Moli tak boleh Pokok makan, tak plastik boleh pula, makan. pokok plastik pula berabuk. Jenuh Betul. gelap. Betul nak gelap kan. Okey, bagi anda di luar sana yang mungkin tertanya bagaimana rupa pokok lidah buaya. Kita ada satu sebenarnya hari ni. Kejap tunjuk lidah. Lidah jin ah. Lidah jin. Ni lidah jin.
Lidah buaya. Lidah buaya kecil. Tunjuk sikit lidah buaya. Ini buaya yang sebenar. Ini buaya sebenar. Lidah jin. Lidah jin sini. Lidah jin. Tak adalah kita gurau-gurau je. Okey. Sebenarnya banyak kita dah borak hari ni. Banyak manfaat sebenarnya kita berkongsikan. Banyak benda positif. Rasa seronok pula kita boleh kongsi benda yang baik kan. Kita dapat komen ustaz Ilmu tadi. pasal rambut. Pasal rambut, pasal pokok. Siapa nak sponsor boleh hantar pokok lidah jin ke M-Star. Ya, nanti kami hias kat Facebook. Hias bawa cantik studio ni. Nursery yang kat luar tu yang tengah buat duit tu. Apa kata share sikit kita. Betul. So terima kasih kepada anda di luar sana, anda yang sedang menonton live Facebook kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa dengan kami. Semoga anda menerima manfaat yang cuba kami sampaikan kepada anda semua. So rasanya sampai di sini saja. Ikin, Koyum dan juga Izzat, terima kasih kerana sudi menemani saya selaku host utama hari ini. So kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama, hari Rabu pukul 3.30 petang. Di platform yang sama? Yes, di platform yang sama di Facebook, M-Star di IG, di YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan sebagainya. So, thank you so much. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Bye.